وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jemaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam kuliah maghrib kita. Yang mana pada bulan lepas kita tak sempat bertemu. Bulan ini alhamdulillah, bulan 6, bulan Sya'ban, kita dapat juga bertemu untuk meneruskan tafsir kita masih lagi dengan surah ataupun tafsir ayat pilihan kita, iaitu bagaimana cara nak melindungi diri kita daripada syaitan yang direjam. Saya sampai kepada ayat yang ke-100 daripada surah An-Nahli, surah Lebah. Pada pertemuan kita bulan 4, Ustaz catik di sini 25 bulan 4, kita dah selesai dengan ayat 99. Kita mula tafsir daripada 98, 99 dan 100. Maka ayat yang 100 pada malam ini ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Hanya saja penguasaan syaitan itu ke atas mereka yang mengambilnya sebagai pemimpin, dan mereka yang mensyirikkan Allah, mensyirikkan dengannya, yakni dengan Allah SWT, musyrikun, mereka melakukan syirik. Jadi ayat 100 ini kita nak bincang tentang maklumat dan informasi dari Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya tentang syaitan. Siapakah yang boleh dikuasai oleh syaitan? Allah gariskan dua jenis manusia yang akan dimudah dikuasai oleh syaitan. Nombor satu, manusia yang dengar kata dia, mendengar promosi dia, mendengar hasutan dia. Dan yang keduanya, manusia yang mensyirikkan Allah. Manusia yang mudah untuk beralih arah, tidak setia kepada Allah. Itu yang mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Laknatullah, syaitan yang ar-rajim, yang kena rejam, yang kena laknat. Baik, kita tengok kepada penafsiran daripada kitab kita ini. Setelah ayat 98 menafikan penguasaan syaitan terhadap manusia, iaitu ayat 98, Allah SWT sebut, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia tidak mampu menguasai mereka yang beriman dan mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan mereka, yakni kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jadi dua, Allah nafikan penguasaan syaitan, jenis hamba yang punya dua sifat. Sifat ayat 98, Allah Ta'ala kata, orang yang tak mampu dikuasai syaitan, mereka benar-benar beriman.
Yang kedua, mereka yang kuat bertawakal. Dua-dua sifat ni ada, kuat iman dan kuat tawakal. Ada pada satu batang tubuh insan, maka insan itu mampu untuk mengelakkan diri daripada dikuasai oleh syaitan, laknatullah alaihim ajma'in. Baik. Lepas Allah nafikan tentang sifat manusia yang tak boleh dikuasai syaitan, iaitu iman dan tawakal. Allah dedahkan pula jenis-jenis manusia yang boleh dikuasai oleh syaitan. Maka jenis-jenis manusia itu ialah golongan-golongan manusia yang boleh dikuasai syaitan ialah mereka-mereka yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan pelindung mereka. Yakni dengar kata syaitan, itu makna pemimpin, patuh, taat. Bila kita kata seorang tu pemimpin kita, makna kita dengar, kena taat. Tidak, kita tak jadikan dia sebagai pemimpin. Gunanya pemimpin ini bila dia, kita taat dia, kita patuh kat dia, barulah dia tu pemimpin kita. Kalau kita tak dengar, kita tak patuh, as-sam'u wa ta'ah tidak ada bagi seorang pengikut kepada pemimpin, maka dia bukan pemimpin. Pemimpin ialah mereka yang kita dengar katanya, yang kita dengar dan patuh akan perintahnya. Jadi orang yang nak dikuasai oleh syaitan ialah mereka yang mengambil syaitan sebagai pemimpin dalam arti kata taat, patuh kepada hasutan, bisikan, promosi, kempen yang dilakukan oleh syaitan tersebut. Lalu dia pun mudah untuk dikuasai. Yang kedua, pelindung. Arti kata innama sultanuhu 'ala alladhi yatawallawnahu, daripada perkataan wali, yatawallawnahu, gubernur. Perkataan mengangkatnya sebagai pemimpin, mengangkatnya sebagai pelindung. Wali, arti kata kalau dari segi anak dara, kita kata pelindung, kehormatan kepada anak-anak itu ialah bapa yang menjaga, yang melindungi. Ini maknanya yang kedua, yatawallawnahu, itu maksudnya manusia yang akan dikuasai oleh syaitan ialah manusia-manusia yang menjadikannya pelindung, menjadikan syaitan sebagai pelindung, menganggap syaitan itu sebagai pelindung, menganggap syaitan itu sebagai penolong, pelindung dan penolong. Makna dia meminta bukan kepada Allah saja, tapi dia campur aduk, minta juga kepada syaitan, minta juga pertolongan, perlindungan kepada syaitan. Jenis ni mudah untuk dikuasai. Siapa dedah? Allah yang dedah kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 1 ni. Jadi bila jadi pemimpin, pelindung dan penolong mereka, apa yang berlaku? Kesan dia, impak dia, bila seorang itu sudah mengangkat syaitan sebagai pemimpin, pelindung dan penolong, impaknya pada mereka abaikan kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan. Mereka akan mengabaikan suruhan Allah. Tidak mereka lakukan. Abai, orang tak buat apa Tuhan suruh. Ini kesannya. Sebab syaitan dia suruh kita tinggal. Itu ada satu orang beritahu ustaz, dia kata, dah jaga ustaz ni. Jaga apa?
Syaitan ni Ustaz, dia kalau kita, dia tak boleh halang kita daripada buat taat. Dia akan cuba satu lagi cara, iaitu menjahanamkan taat kita tu. Cara dia macam mana? Dia bagi kita hilang pahala ketaatan kita itu. Dengan cara macam mana? Okey, dia goda, dia hasut, kita tetap rajin juga duk buat ibadat. Rajin juga duk main masjid surau. Aku ni tak tahu nak buat macam mana, dia kata. Bahasa Kedah kata tak tahu. Tak tahu tu tak tentu arah lah. Dia singkatkan jadi torah, tak torah. Maka tuan-tuan, tak ada arah dah syaitan ni. Bila tak ada arah, dia nanti ubah. Tak apa, biar hang buat ibadat, hang buat taat, aku biar. Tapi sekali aku rosakkan ibadat hang. So dia kata kat saya, Ustaz, dia kalau tak boleh cara A, dia buat cara B. Mana cara B tu dah? Dia bagi kita punya amal ibadat kita sia-sia, tak dapat pahala. Cara macam mana? Dia rosakkan niat kita, nawaitu kita. Dia rosakkan kita dengan cara macam-macam. Dia suruh kita mengungkit, dia suruh kita macam sebarang bentuk strategi dan berbagai-bagai kaedah, strategi, plan yang dia siap untuk menggagal manusia. Bukan hanya tinggal suruhan, tetapi juga yang tak mau tinggal, dia akan ganggu gugat sampai menjadikan pahala-pahala yang sepatutnya sampai kepada Tuan punya kerja itu tak sampai. Itulah dia yang kita kata penyakit qalbu, penyakit mazmumah yang mari halui-halui. Itu adalah cara nombor 2 plan untuk syaitan menggagalkan manusia. Jadi manakala yang dilarang impak dia, bila mengangkat syaitan jadi pemimpin, bila mengangkat syaitan jadi pelindung dan penolong, impak nombor 2 apa dia? Ialah meninggalkan apa yang Tuhan suruh, nombor 1. Yang kedua, dia nanti buat apa yang Tuhan larang. Itu yang berlaku. Sejarah menunjukkan dalam kisah kita pertentangan dengan syaitan iblis ni, di kisah Nabi Adam AS, dia gelincir. Fa'azallahuma syaitan. Allah panggil iblis itu syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah Ta'ala sebut dah sejarah daripada kisah tok nenek kita Adam alaihissalam. Fa'azallahuma, digelincirkan, menggelincirkan mereka berdua akan syaitan daripada apa yang sedang mereka berdua nikmati, mimma kana fi, dalam kebun dalam syurga itu. Menunjukkan kepada kita apa dia? Dia punya modus operandi dia punya gerak kerja dia ialah kalau Adam tak mau tinggal taat, hasut Adam untuk buat apa Tuhan larang, yakni melaku apa yang Tuhan tegah, buat apa yang Tuhan tegah. Apa yang Tuhan tegah? Wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pokok itu. Kalau dekat, berlakulah kamu sebagai orang yang zalim. Fatakuna minaz zalimin. Jadilah kamu, berlakulah kamu orang yang zalim. Maka tuan-tuan, apa yang Tuhan larang tu? Satu tu lah yang Tuhan larang. Tapi dia punya gerak kerja halus, tiup pelan-pelan, akhirnya kera jatuh dari pokok. Ribut taufan, kera tak jatuh. Tetapi bila
dia punya sepui-sepui bahasa jatuh daripada pokok. Tanya, jatuh pasal apa? Balik, dia tak sedap sangat. Angin tiup sedap sangat, slow. Balik, tak berhati-hati, gedebum jatuh. Itu yang kata cara dia syaitan. Dia guna cara yang halus. Lama kelamaan, impak dia jadilah yang dikatakan sebagai dia punya gerak kerja. Ajak orang untuk melakukan apa yang Tuhan larang. Ajak apa yang Tuhan larang. Seru untuk buat apa Tuhan larang. Promote untuk buat apa yang Tuhan larang. Hasad tu Allah kata tak boleh dengar kata dia tu. Sebab tu Allah kata jangan duk layan hasutan dia, bisikan dia tu. Mau segera kita kalau tak mau dikuasai oleh dia, tempit Allahu Akbar, okey. Mau duk layan memang kita terlepas. Dah, mau duk layan lepas rakaat pertama. Layan lagi lepas rakaat kedua. Layan lagi lepas rakaat ketiga. Layan lagi pakai lewat sembahyang. Dah. Tu yang kata tak boleh layan. Cerita dia tak boleh layan, tak boleh duduk dengar, Makna kata as-sam' wa ta'ah ni kepada Allah, bukan as-sam' wa ta'ah kepada hasutan iblis. Manusia yang angkat dia ni makna kata duduk layan. Itu yang angkat dia jadi pemimpin. Bukan kata lantik syaitan jadi ketua, ada. Di konteks dia kita layan hasutan dia, bisikan dia, kita dengar apa yang dia maksud, kita layan. Kita berikan telinga, kita berikan nafsu kita. Itulah maksud ayat. Maka gagal manusia kalau duk bagi muka kepada hasutan syaitan. Tak apa aku kuat iman bagi muka kat dia pun tak apa. Tak boleh, lama-lama boleh kat dia. Sebab tu cerita dia tak boleh langsung dengar apa yang dia hasut, apa yang dia bisik, apa yang dia kempen, apa yang dia promote. Tak boleh kita duk teriak langsung. Dah potong terus, cut terus, potong. Kalau duk buat layan, tewas kamu. Allah kata kamu akan kalah. Sebab apa? Badan kamu ada lagi satu, nafsu. Dia dikelilingi, dia seronok kepada yang jahat, yang derhaka, yang maksiat, dan dia tidak suka kepada yang taat, sifat yang ada pada nafsu kita. Sebab tu Nabi Yusuf kata wa ma ubari'un nafs innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Bila nafsu ini kita ada dalam badan kita, mari secara fitrah Allah lahir kita sama dengan dia. Memang kita mai ke dunia, mari kita mari dengan nafsu. Maka kalaulah tidak disekat, dipotong, dikat apa yang hasutan syaitan ini, kita akan tewas dengannya, akan dikuasai olehnya. Sebab tu apa saja bisikan-bisikan yang kita tahu itu adalah daripada iblis, adalah daripada syaitan, maka kita kena segera tinggalkan. Masuklah mengatakan, mengumpatkah, marahkah, mengungkitkah, ingat ini syaitan ni aku tak boleh layan. Bila seorang isteri nak ungkit jasa-jasa dia kat suami, ni syaitan nak bagi jahanam pahala aku ni. Untuk orang cerdik tidak mudah diperbodohkan oleh syaitan. Yang orang tak cerdik, dia layan. Ham ada sekupang apa? Aku yang tolong. Jahanam pahala. Habis lingkup. Hak duk himpun lama-lama padam. Tu yang kata kena area kita ni kena panjang, kena sentiasa ingat Allah. Bila ingat Allah itu akan menjadikan kita mudah untuk menangkis hasutan, bisikan, promosi dan kempen syaitan. Sebenarnya
pada prinsipnya Allah tidaklah memberi kuasa menyesatkan manusia kepada syaitan, tetapi mereka sendirilah yang menyesatkan diri mereka dengan cara bersedia masuk di dalam kelompok syaitan. Yang kata syaitan tu tak ada kuasa untuk menyesatkan manusia. Manusia tu sendiri yang pergi masuk dalam kelompok syaitan. Makna kata apa? Pergi masuk untuk bersekongkol, bersyubhat dengan apa yang syaitan bisikkan itu, hasutkan itu. Sebenarnya syaitan tidak boleh memaksa manusia agar sesat, tidak boleh maksa insan untuk sesat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 76, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Nak apa? Konspirasi dia lemah, helah dia lemah, tipu daya dia tu lemah. Makna yang kita mudah untuk patahkan. Berbeza dengan tipu daya daripada orang perempuan, sangat agung. Allah sebut dalam firman-Nya, inna kaidakunna azim. Tapi bila mai tang helah wanita, helah orang perempuan, tipu daya orang perempuan, Allah Ta'ala sebut inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu sangat agung, sangat hebat, sangat, kita kata, tak tahu nak kata tu, canggih, manggih lah, canggih sungguh tipu daya wanita. Tapi metang tipu daya syaitan, Allah kata tak usah duk heran lah, depa punya tipu daya itu sangat mudah untuk kamu tangkis. Sebab apa? Allah sifatkan tipu daya syaitan. Dia pencipta syaitan, dia pencipta kita. Dia bagi tahu tipu daya syaitan adalah lemah. Tipu daya syaitan lemah maknanya sekiranya kita memiliki iman yang mantap, sekiranya kita memiliki tawakal yang mantap. Mungkin kalau tawakal tahap ragu-ragu banyak lebih pada yang kata iman tu, ragu-ragu banyak daripada yakin. Maknanya 40 yang 60 ragu, 40 yang yakin, tak pakai. Yang kata jadi lemahnya tipu daya syaitan tu, ulama tafsir kata sekiranya kita benar-benar memiliki iman yang mantap dan tawakal yang bulat terhadap Allah. Kalaulah keimanan tak mantap, tuan-tuan, kalaulah tawakal tidak mantap, dia nanti akan melemahkan kita, bukan kita melemahkan dia. Dia nanti akan memainkan kita, dia akan buat lawak dengan kita, dia akan tertawakan kita. Sebab tu senjata yang kata nak bagi tipu daya syaitan jadi lemah ni, senjatanya senjata iman. Senjatanya ialah senjata yang kita panggil tawakal kepada Allah yang tinggi padanya. Sebab tu bila kita buka satu tulisan daripada Sayyid Abul Hasan Ali Al-Nadawi. Al-Nadawi dia sebut dalam kitab dia Manusia dan Kemaruk Kebendaan. Manusia dan Kemaruk Kebendaan. Oh, dia panggil kemaruk. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam surah Kahfi, dia diambil daripada surah Kahfi idea penulisan kitab dia itu, iaitu bagaimana kisah-kisah di dalam surah Kahfi
bermula dengan kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah dua pemilik kebun, kemudian kisah Musa dan Khidir, kemudian kisah Zulkarnain. Itu dia kata semuanya adalah menceritakan tentang manusia. Ashabul Kahfi menceritakan tentang masa muda kita dalam menjalani hidup di dunia ini, akan menempuh masa muda. Kemudian masuk kepada tahap yang kedua, tahap kita ada kerja, ada kereta, memiliki kerja, memiliki kereta, harta. Kemudian masuk ke tahap menguasai ilmu, ada sedikit kita panggil kematangan berfikir, itu Musa dengan Khidir. Dan kemudian mempunyai kuasa dan pangkat, Zulkarnain. Itulah perjalanan hidup manusia. Dan semua itu contoh orang yang berjaya dalam kisah itu. Nah, berjaya ketika Ashabul Kahfi lari daripada kebendaan, lari daripada yang dipanggil penghormatan manusia, salute manusia, respect manusia, kepada sebuah gua. Lari ke situ, nak selamatkan iman, nak tolak kebendaan, masuk gua. Tuan-tuan dan puan-puan, disitulah yang dikatakan pertembungan yang kita nak kaitkan dengan apa yang ada dalam ayat ini, yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tawakal. Tak mampu mereka kalau iman tu tak penuh. Tak mampu mereka untuk tinggalkan kampung yang penuh dengan serba-serbi kesenangan. Tak mampu mereka untuk melawan arus kalau tidak punca daripada iman dan tawakal. Nah, pergi ke gua, tawakal. Nah, Allah yang akan menyelamatkan, bukannya duit kita, bukannya kerja kita, bukannya insurans kita, tapi Allah. Keyakinan 309 tahun Allah selamatkan mereka kerana bulatnya ketawakulan mereka, ketawakulan mereka kepada Allah dan keimanan mereka kepada Allah. Kalau main cikai-cikai punya iman, tawakal cikai-cikai punya, tak nak boleh dia tetap nak tinggal keluarga. Kalau mak bapak ada, mereka ni sahih pemuda. Bila pemuda mesti ada mak bapak. Macam mana kekuatan 7 orang ni keluar daripada mindset satu negara. Satu negara mindsetnya kebendaan, mereka mindset mereka ialah iman. 7 orang. Kalau tidak kerana keimanan dan tawakal, dan ketujuh-tujuh ini dibinanya kekuatan itu dengan sentiasa mereka kuat menguat. Agak kawan ni nak mula terkena mindset kebendaan, kawan yang seorang lagi akan bantu. Nah, itulah ya sahabat di dalam ikhwah di dalam agama kita. Konsep persaudaraan di dalam agama itu ditunjukkan dalam kisah Musa, Isa, dalam kisah Musa dan Khidir. Sahabat itu untuk dapatkan ilmu, untuk kuat menguat. Kisah Musa dengan Harun, persaudaraan, dia minta akhi Harun afsahu minni lisana. Siapa dia nak saudara Harun bantu? Dia nak bersaudara dengan Harun. Sebab matlamat dari persaudaraan itu ialah bukan kebendaan. Dia nak bersaudara dengan Harun sebab nak ajak Harun bekerja sama dalam medan dakwah, iaitu membantu dia menerangkan Islam. Sebab itu disebut saudaraku Harun lebih fasih lidahnya, afsahu minni lisana, lebih fasih lidahnya.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu yang kata ini contoh bagaimana 7 pemuda yang Tuhan abadikan kisah dalam Quran, nak bagi tahu kepada kita, pengajaran kepada kita. Kalau kita nak berjaya dulu ikut mindset macam orang lah, tak berani lawan arus, maka selagi itulah kita tidak dapat melawan Dajjal. Sebab tu surah Al-Kahfi dia suruh kita baca, bukan hanya baca tetapi ta'qul, tadabbur, ambil akal, ambil fikir, ambil dari segi falsafah surah itu. Kenapa dan mengapa Nabi kata dia mampu untuk mencegah daripada fitnah Dajjal. Kena baca sampai tu. Jadi tuan-tuan, balik dicari buku Syed Abdul Hasan Ali An-Nadawi, tajuknya Manusia dan Kemaruk Kebendaan, digunakan bacaannya dengan tafsir Zilal Quran. Kita akan dapat sentuhan Syed Qutb dan Abdul Hasan ini di dalam menghuraikan masalah Dajjal itu, masalah surah Kahfi dalam melawan fitnah Dajjal. Rupanya di situ pengajarannya. Nah, baik tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak sebut tak mau panjang di situ sebab kita nak ulas ayat ni. Jadi kita masuk sikit nak bagi tahu sekarang orang tak fikir masalah Allah yang bagi rezeki. Dia duk fikir gaji 3,000 tak cukup, gaji 5,000 tak cukup, duk di pekan, duk di bandar. Inilah yang memudahkan syaitan untuk menguasai. Tetapi kalau dia letakkan Allah akan mencukupkan, Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan, Ar-Razzaq wallah, dan dia telah jamin untuk kita, maka manusia relax bekerja, hatinya tidak terbeban, tidak stres. Makna sebab itulah Syekh Mutawalli Sya'rawi dia sebut hakikat tawakal ni pada. Dia kata tawakal ni ialah maknanya kamu jadi macam burung. Hak Nabi sebut, hak Nabi sebut tu betul. Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat tayr, kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah sebut kalau kamu tawakal dengan sebenar-benar tawakal, Rasulullah sebut Allah akan rezekikan kamu sebagaimana rezeki burung. Nampak rezeki burung. Macam mana tu rezeki burung? Keluar pagi-pagi menyanyi, seronok, coceh. Balik pun coceh. Menyanyi, girang dengan penuh girang. Balik ke sarang dia, ke rumah dia, tanpa dia fikir apa-apa, seronok. Itu maksud tawakal. Apa dia makna? Anggota saja bekerja, tetapi hati bertawakal. Burung, badan dia bekerja, tapi hati dia kepada Allah. Kita badan bekerja, hati pun kepada benar. Hak tu tak jadi. Makna kalau nak lawan syaitan ini, hati kepada Allah, badan saja buat kerja. Makna kita bukan bergantung pada kerja, kita bergantung pada Allah. Baru tak stres, barulah tidak penat, barulah tidak lelah, relax sejalan dalam kehidupan dunia. Itu salah satu pencerahan tentang hakikat tawakal, yang mana menjadi kekuatan untuk kita mendepani syaitan laknatullah, syaitan ar-rajim Allah sebut. Jadi mudah-mudahan dengan kita menguasainya, menguasai tawakal yang kita ada tu, biarlah badan hanya bekerja tapi hati bertawakal. Suatu saya tengok tuan-tuan klip video Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia sebut, dia dalam menghuraikan hadis kursi, wa dhamantu laka rizqi
Fala tat'ab. Aku telah jaminkan rezekimu wahai manusia, jangan kamu berpenat-penat. Fala tat'ab. Lalu Tuan Syekh ni dia kata, hampa nak faham macam mana hadis ini? Semua pakat tak tahu nak faham. Tuan Syekh muka Syekh Tawali kata, macam ni. Dia mengajak. Dia kata wal jawarih ta'mal wa qalbaka tatawakkal. Itulah maksudnya. Biar badan saja yang bekerja dalam mencari dunia ni, tetapi hatimu, nawaitumu tawakal kepada Allah. Qalbumu sentiasa bertawakal. Kerja jadi ibadat, tidak stres, dan kamu akan mencapai hakikat tawakal yang sebenarnya. Jadi itu tentang huraian tentang tawakal sebagai salah satu mantap bulat tawakal, iman mantap, tawakal mantap. Itulah yang akan menjadikan serangan atau tipu daya syaitan jadi lemah. Kalau tawakal tak mantap, iman tak mantap, dia punya sikit saja kempen, kita dah kelang kabut. Jadi kesimpulannya, kita nak habis buang tajuk ni sebab kita nak masuk bulan Ramadan. Esok kita buat tarawih dah. Esok dah masuk dah kita. Maka bulan untuk kita menang dengan musuh kita ni lah. Tuhan hantar mai satu bulan untuk kita mengalahkan musuh kita ini, iaitu syaitan. Bila kalah dalam bulan ni kita menang, jangan 11 bulan lagi dia menang pula. Maintain kemenangan kita. Sebab nak maintain kemenangan ni, kena ada strategi, kena posisikan kita di posisi-posisi yang sebenarnya Ramadan kita itu. Jadi kesimpulannya, penguasaan syaitan terhadap diri seseorang adalah kesan dari sikap dan usaha orang itu sendiri. Bukanlah kerana kuasa mutlak yang dimiliki oleh syaitan. Tu kita nak ambil faham. Simpulan dia kata, syaitan boleh menguasai kita bukan kerana dia ada power, tetapi adalah kerana orang tu sendiri yang telah terkesan dengan hasutan syaitan. Dalam ayat ini Allah menyatakan selain sebab syaitan dapat menguasai manusia kerana mereka mentaatinya, mematuhinya dengan menjadikannya sebagai pelindung atau pemimpin, Allah juga menyebut sebab lain. Sebab lain selain daripada Allah sebut orang mengangkat dia jadi pemimpin, Allah sebut sebab lain. Apa dia tuan-tuan? Allah sebut sebab lain itu ialah mereka mempersekutukan Allah dengan syaitan dalam peribadatan mereka. Syaitan menyuruh agar mereka menyembah berhala, ibadat matahari, bulan, bintang, malaikat dan sebagainya. Syaitan ajak mereka untuk sembah Nabi. Syaitan suruh ajak mereka sembah orang soleh, bukan sembah Allah. Mereka pun ikut. Maka itu juga termasuk daripada manusia yang akan dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Sebab tu tuan dan perempuan dirahmati Allah Ta'ala, saya baca satu kitab, apa dia kata, dia tulis disebut dalam kitab Kiai Sirajuddin Abbas. Kiai Sirajuddin Abbas itu kitab akidah yang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam dia cerita tentang Syiah. Dia kata punca kenapa Syiah ini daripada mulanya gerakan politik menjadi gerakan yang sesat dari segi akidah. Mula-mula dia punca lahir ialah kerana politik. Lama kelamaan dia menjadi satu yang menjadikan gerakan akidah yang menyeluruh. Kita punca satu sebabnya mengabdikan diri kepada tu imam.
Punca dia abdi diri kepada imam, bukan abdi diri kepada Allah. Itu punca dia. Syaitan menguasai. Sebab taksub, fanatik, terlampau, itu punca yang syaitan boleh masuk dan sesatkan. Nah, lepas tu nak beramai ke, nak berzikir ke, nak apa ke, ikut hak cara Nabi tunjuk. Hak lebih-lebih, lampau-lampau, tak ada, maka tersah debat. Sebab apa? Sebab boleh membawa kepada yang kita panggil penguasaan syaitan. Bila kita syirikkan Allah dengan perbuatan ibadat kita itu, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah kesimpulannya yang boleh kita simpulkan. Dan kita tengok simpulan yang pertama ialah kita dianjurkan agar membaca a'udzubillah ketika kita membaca Al-Quran dengan anjuran sunat muakkad, bukannya satu yang wajib. Yang mandang katanya yang wajib hanyalah sebahagian ulama sahaja yang kecil, manakala majoriti ulama mengatakan dianya adalah sunat. Makna kata min babil aula, menambahkan kita punya adab ketika baca Al-Quran. Bila kita buat penambahan adab, makna penambahan pahala. Nah, yang kedua, cara untuk kita lindung diri daripada gangguan syaitan ialah dengan kita memurnikan keimanan kita kepada Allah dan berserah diri, yakni bertawakal kepadanya sahaja. Itu ayat daripada 98. Yang ketiga, sangatlah tepat kalau kita berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan, sebab syaitan makhluk halus, dia boleh lihat kita sedangkan kita tak dapat lihatnya. Oleh itu, kalau kita berlindung kepada Allah daripada gangguannya, Allah boleh melihat syaitan sedangkan syaitan tidak boleh melihat Allah. Maknanya kita simpulnya, layak kita minta tolong Allah untuk lindung daripada syaitan. Sebab apa? Allah lebih daripada syaitan. Syaitan dengan kita lebih dia. Pasal apa? Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Nah, manakala dia dengan Allah Ta'ala, Allah lebih. Pasal apa? Allah nampak dia, dia tak nampak Allah. Maka sebab itu memang minta lindung kepada Allah tu satu permintaan yang munasabah, yang sangat layak dan tepat untuk hamba-hamba Allah ini untuk berlindung daripada syaitan. Tak usah minta daripada orang lain, minta daripada Allah Ta'ala, sebab Allah nampak syaitan. Kalaulah kita menyedari benar-benar hakikat ini, mengapa kita memohon kepada selain dari Allah? Maka mohonlah hanya sahaja kepada Allah. Moga-moga dengan demikian segala unsur-unsur syirik dan khurafat dapat kita hilangkan dan nyahkan daripada kita semua. Puja pantai, amalan puja semangat padi, puja apa lagi, tiang seri rumah, puja tanam ancak dan sebagainya. Sepak beras, nak masuk rumah mentua, macam-macam lah nak. Tepung tawak, apa dia tepung daripada tawak, apa pun kita tak tahu. Dan sebarang bentuk lagi lah. Hak tu semua tu mudah-mudahan dapat kita tinggalkan apabila kita beriman dan minta tolong pada Allah sahaja. Maka perbuatan-perbuatan macam itu tak perlulah kita buat. Masih tak memberi kesan apapun di dalam nak melindungi kita. Dalam nak melindungi kita. Kerana yang boleh lindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan dan puan mati Allah, dekat itulah kita punya kuliah kita pada malam ini. Baik itu kita jadikan sebagai
teladan, buruk kita jadikan sebagai sempadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min du'a'in la yusma', min nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha', wa na'udzu bika min ha'ula'i arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak pernah kau dengar, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan qalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami keempat-empat perkara ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.